على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Suratul An'am ayat 44. Falamma nasu, maka tatkala mereka melupakan, ma dzukiru bihi, peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, nescaya kami membukakan kepada mereka, untuk mereka, semua pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, yakni daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menceritakan tentang sebahagian manusia yang melupakan peringatan Allah, yang menuntut manusia mengikut manhaj Allah, mengikut peraturan Allah, yang menuntut manusia supaya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuntut manusia mentauhidkan dia, mengesahkan dia, ada yang mensyirikkan dia. Allah tuntut supaya manusia mengikut peraturan dia, ada yang mengenepikan peraturan itu. Maka mereka dikenali sebagai orang yang melupakan apa yang Allah peringat. Dalam ayat yang lain diceritakan dalam surah Taha ayat 122, 124, 125, 126. Ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat berikutnya 125, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ia bertanya, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Awak saya bangkit di akhirat ni buta, dulu saya di dunia saya tak buta pun. Maka Allah jawab pada ayat berikutnya, ayat 126 surah Taha, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, kamu melupakan ayat itu, kamu mengabaikan, tak peduli, tak beramal dengan ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Jadi perkataan kadzalika ayatuna fanasitaha lebih kurang ayat ni. Ayat ni falamma nasu ma zukkiru bih, depa lupa apa yang diperingatkan. Yang ni Allah Ta'ala kata, dulu ayat ni telah mai kepada kamu, kamu lupakan ayat itu. Pada hari ini kamu dilupakan. Ayat 126 surah Taha, juzuk 16, muka surat
321. Muka surat terakhir dalam surah Taha. Surah Taha ni 135 ayat. Ayat yang kita baca ni ayat 126. Sebelah surah Taha, suratul Anbiya, juzuk 17. Jadi ayat muka surat terakhir dalam juzuk 16 dan muka surat terakhir dalam surah Taha, ayat 126 menceritakan Allah bagi tahu sekumpulan manusia yang dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta, sedangkan di dunia matanya celik elok. Dia tanya Allah Ta'ala, awat kenapa membangunkan dia dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia dia tidak buta, dia boleh melihat. Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau dulu ayat-ayat kami, lalu engkau lupakan ayat itu. Engkau abaikan ayat itu. Engkau tak peduli ayat itu. Engkau tak beramal dengan ayat itu. Maka demikianlah dan demikianlah pada hari ini engkau dilupakan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, di akhirat juga buta dan dia sesat daripada jalan yang betul. Buta di dunia yakni buta hati. Akhirat dia akan buta juga. Itu satu ayat yang memperingatkan supaya mata kita, hati kita jangan buta, bagi celik, bagi nampak yang mana benar, yang mana salah. Kita mengenali yang baik dengan yang buruk dibezakan dengan mata hati yang terang, bukan dengan mata yang terang saja. Dalam suratul Hasyri, Allah menceritakan tentang ada orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka tak ingat Allah Ta'ala Tuhan mereka, maka mereka lupa bahawasanya mereka itu hamba kepada Allah yang perlu melaksanakan tuntutan dalam kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhannya yang menciptakan dia, yang menganugerahkan jawatan kepada dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ni dalam surah Al-Hasyri 545. Suratul Hasyri mula sekali pada ayat 5 pada muka surat 545. Suratul Hasyri juzuk 28 ayat yang ke-19. Ayat 19 muka surat 548 juzuk 28. Allah berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kamu semua menjadi seperti orang-orang yang lupa mereka itu akan Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat 19 kata orang jenis lupa ke Allah Ta'ala ni, Allah lupakan diri dia. Lupa kata dia tu hamba Allah. Lupa bahawasanya dia berhajat kepada Allah setiap saat. Lupa bahawasanya dia tak boleh menentang hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh mengenepikan yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana haram, yang mana wajib untuk dia buat, yang mana haram untuk dia tinggal. Bila mereka lupa kepada Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu orang-orang fasik. Ayat 19 suratul Hasyri. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Dalam ayat yang lain. Jadi perkataan lupa ini ada
kepada sebahagian manusia. Lalu kata ulama dalam syair mereka, wa ma summiyal insanu illa linisyanihi, dan tidak dinamakan insan itu insan melainkan kerana nisyannya, melainkan kerana lupanya. Manusia ni nama manusia insan kerana salah satu sifatnya nisyan, lupa. Orang tua-tua lupa apa yang maklumat dapat ketika muda. Kadang-kadang lupa tak kunci, tang mana cari tak jumpa, tak tang lain cari tang lain. Duit tak tang lain cari tang lain. Kadang-kadang kita umur lanjut, kita lupa sebahagian maklumat. Manusia ni suka lupa. Manusia ni kadang-kadang pelupa. Walaupun kita lupa, tapi jangan lupa kewajipan kita sebagai hamba Allah. Lupa nak semayang, lupa nak mengaji, lupa nak keluar zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi SAW supaya bagi tahu kepada kita satu doa yang boleh kita baca supaya kita tak lupa kat dia. Dan doa ni kalau boleh jangan tinggal baca 5 waktu lepas semayang tiap-tiap hari. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi SAW kasih kepada salah seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW satu masa bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, Ya Mu'adz, inni la uhibbuka, la tada'anna dubura kulli salamatin maktubatin, la tada'anna dubura kulli salatin maktubatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksud dia, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku kasih akan dikau, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Jangan engkau tinggalkan selepas sembahyang 5 waktu membaca doa berikut. Doa itu bermaksud, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah engkau akan daku. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah daku. Ala zikrika, di atas mengingati engkau. Tolong bagi jadi saya orang yang rajin berzikir kepada engkau, orang yang tidak lupa kepada engkau. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadat kepada engkau dengan ibadat yang baik, yang terbaik. 3 permohonan dalam doa itu. Yang pertama rajin zikir, yang kedua rajin syukur, yang ketiga buat ibadat yang terbaik, yang terelok. Wa husna ibadatik, beribadat kepada engkau dengan ibadat yang terbaik. Jangan tinggal lepas sembahyang fardu baca doa ini. Kita baca sebelum zikir seperti mana yang disarankan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Dia kata baca sebelum subhanallah 33 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah, 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 dan seterusnya. Tak mau baca masa tu, baca masa baca doa. Dalam doa kita baca banyak-banyak tu, masukkan doa itu. Cuma kalau kita sembahyang ramai, baca cara ramai. A'inni tukar kepada a'inna. Ni jadi na. Ni nun ya. Na jadi nun alif. Ni mana saya, na mana kami. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah akan kami. Ala zikrika, di atas berzikir kepada engkau. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan beribadat kepada engkau dengan ibadat yang terbaik. Tak boleh baca masa baca doa, macam lepas baca doa. Habis mayang nak, sementara nak jalan tinggal sejadah nak pergi tang lain. Kalau di masjid surau, sementara nak balik rumah, sementara nak naik motor, nak naik kereta, baca kok jalan. Yang penting sehari 5 kali baca. Pasal kita sembahyang 5 waktu.
Tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu baca doa ni, baca dalam wirid kah, baca dalam doa kah, baca masa kita bangkit pada sejadah nak balik rumah kita kah. Kalau kita sembahyang di rumah masa kita bangkit pada sejadah nak pergi tentang mana, jangan tinggal. Kerana ini pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz, kepada orang yang dia kasih. Kamu nak jadi kekasih Allah, kamu kena rajin berzikir, kamu kena rajin bersyukur, kamu kena rajin buat ibadat dengan ibadat yang terbaik. Kamu kena minta Allah bagi kamu anugerah, membantu, menolong kamu, mengisi hidup kamu dengan 3 perkara itu. Orang yang rajin zikir ni dia tak lalai. Yang kita duk lalai, lara, buat perkara sia-sia, isi hidup kita kadang-kadang dengan dosa, kadang dengan perkara lalai sia-sia, kerana kita tak jenis zikir. Orang boleh pegang tasbih subhanallah, kita main game 12 jam. Main game tu takkan ingat pada Allah. Tak. Main game tu lama-lama sekali tak apa, hidup 10-15 jam, maka dia orang lalai. Pasal dia tak zikir. Zikir 33 pun segan. Amah nak zikir banyak-banyak. Orang dulu-dulu zikir banyak sampai tak tahu nak bilang. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiap-tiap malam sebelum tidur zikirnya 12,000 kali. Kata dalam kitab Hilyatul Awliya dan beberapa kitab yang lain. Kita sekadar tahu kata tu dia pernah buat, tapi kita tak mampu buat. Kita nak buat subhanallah 10 kali pun lena dulu. Itu kisah orang yang banyak berzikir. Ada kisah orang yang banyak baca khatam Quran. Ada kisah orang yang banyak semayang. Kisah itu ada dalam kitab orang terdahulu. Kat kita, sekadar kita baca, kita ukur diri kita. Kawan ni khatam Quran sehari sekali, aku setahun sekali pun betul dah. Daripada 10 tahun tak pernah khatam. Kawan ni boleh zikir sehari ribu-ribu kali, aku boleh zikir sehari 100 kali pun banyak dah. Kawan ni jenis semayang Quran sehari 500 rakaat, 1000 rakaat, aku boleh semayang sunat subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, semayang sunat asar, tu pun betul dah. Bila kita tak baca langsung kisah orang-orang yang banyak ibadat, akhirnya kita ba'diyah pah ke mana, qabliyah pah ke mana. Kita boleh sembahyang sehari 10 rakaat pun betul ada di saat manusia fardu pun dia tinggal. Tambah hak sunat. Kita boleh baca Quran sehari 1-2 ayat pun bagus di saat manusia hanya baca Quran bulan puasa. Baca WhatsApp hari-hari, lagi habis kuliah subuh buka handphone 200-300 WhatsApp masuk. Manusia lalai banyak, maka kita doa supaya kita tak jadi orang lalai. Salah satu doa dia, doa yang disuruh baca lepas sembahyang 5 waktu oleh Nabi SAW kepada Sayyiduna Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kerana kalau kita baca sejarah orang dulu-dulu, mereka jauh lebih tinggi di sudut pelbagai ibadat. Kita boleh sembahyang tahajud 2 rakaat, tu pun bangkit sekali, tuang 3 kali. Baik dah. Di saat ramai manusia tak sembahyang tahajud. Dulu ada yang sembahyang qiyamul lail daripada sepahing isya sampai subuh. Ada dan senarai nama dalam kitab Ihya, ulama-ulama yang sembahyang subuh dengan wuduk isya mereka. Tahan perut depa tak kentut, tak batal ayat sembahyang. Sembahyang subuh dengan wuduk isya. Bukan sehari 2, ada yang 40 tahun sembahyang subuh dengan wuduk isya. Depa orang yang Allah bagi karamah, perkara mencarikan adat, perkara luar biasa yang tak ada pada kita. Kita maghrib sampai isya pun berapa kali kentut, tak tahan ayat sembahyang. Jadi yang tu cerita orang-orang dulu yang Allah bagi karamah. Karamah ni perkara mencarikan adat. Tak mustahil kalau ia berbentuk karamah.
Karena yang cerita tu bukan orang biasa. Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, Siyar A'lam Nubala 28 jilid. Khatib Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya 10-11 jilid. Yang cerita tu ulama-ulama besar. Imam Suyuti rahimahullah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, ketika mentahqiq kitab yang berjudul Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthara min al-ibadati laysa bibid'ah. Maksud kitab itu menegakkan satu hujjah bahawa memperbanyakkan ibadat itu bukan perkara bid'ah. Lalu dalam kitab itu cerita orang ramai, orang yang buat ibadat banyak-banyak, seorang tu nak mati, bini dia menangis, anak dia menangis, tengok dia sakit nak mati. Dia kata kat bini dia kata kat anak dia, tak sah duk menangis. Kerana saya nak mati di tempat ini, saya telah khatam Quran 7,000 kali. Kita 7 kali pun teruk. 7 kali 7 tahun kita. Bulan puasa setahun sekali. Dia 7,000 kali sekali yang khatam tulis. 2 kali, 3 kali, 10, 100, 1000. Banyaknya dia baca Quran di tempat dia nak mati. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha, salah seorang ulama perempuan keturunan Nabi SAW, duduk di Mesir, hidup sama zaman dengan Imam Syafi'i. Dia korek lubang dalam rumah dia. Waktu lapang dia masuk duduk dalam tu. Kita di Malaysia ni kalau kita korek lubang, naik ayak jadi telaga. Korek kubur, kadang-kadang kalau kena kubur kat belah tepi laut ke mana kat belah benarnya, kalau ayak Arab dah korek lubang jadi macam bilik. Sebab negara Mesir dia tak macam tempat kita. Macam di Yaman begitu, kalau belah Hadramut korek jadi macam mangkuk ayak tak ada. Kita korek ada ayak. Dia masuk duduk dalam tu buat ibadat, baca Quran. Khatam Quran ribu-ribu kali. Ada kata 6,000 kali dan sebagainya. Dia buat persediaan dah. Aku nak masuk dalam lubang ni, bila aku mati, aku nak dikuburkan di sini. Aku buat ibadat siap-siap, buat bekal dah masuk dalam kubur sorang-sorang. Akhirnya bila dia mati, dia dikebumikan tempat dia duduk khatam Quran tu. Tempat dia khalwat, menyendiri. Kita kalau mati, orang pergi tanam pergi kubur, tak tanam dalam rumah, tak tanam depan rumah. Kalau kita pergi Indonesia sebelah Minangkabau, sebelah Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, sebelum Bukit Tinggi tu ada kawasan tu, kita akan dibawa melawat rumah kelahiran Profesor Hamka, lahir di situ, masuk dalam bilik dia. Di situ, rumah orang-orang situ menjadi perkara biasa, bila mati tanam depan rumah. Jadi lalu ke rumah ada kubur. Budaya di sana, mati tanam depan rumah. Hantu kubur tak ada nak duduk. Ada duduk depan rumah orang. Kita mati tanam di kubur, mereka mati tanam depan rumah. Jadi oleh kerana kita ni mati tanam di kubur, tak tanam depan rumah, tak tanam tepi rumah, maka kita tak passion buat ibadat. Kita buat ibadat tempat kita, mati orang hantar pergi kubur. Tempat kita buat tamana sekalipun, ulama kata ibadat ni buat tamana sekalipun jadi bekal ke kubur. Jadi bekal. Jadi Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, dia berpesan kalau mati tanam dalam kubur, tempatlah rumah dia. Kita usah kita tanam di kubur, tempat kita, qaryah kita, maka kita buat ibadat untuk bekal ke alam kubur. Dalam kitab tu kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ketika mentahqiq, dia kata kisah-kisah yang kita baca ni adalah karamah yang Allah bagi kepada mereka.
Kerana kalau orang biasa payah nak buat. Payah nak buat ibadat macam mereka buat. Kerana ada senarai nama orang di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in yang semayang witir satu rakaat habis 30 juzuk. Semayang witir satu rakaat dalam satu malam, khatam Quran dalam semayang witir. Satu rakaat 30 juzuk. Lepas pada waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi minal muttaqin. La kali qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Khatam Quran baru rukuk sujud. Kita baca supaya kita rukuk. Oh, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu khatam Quran 30 juzuk dalam satu rakaat semayang. Aku tak mampu buat, tapi aku boleh khatam Quran setahun 2 kali, itu pun betul dah. Syekh Sa'id Hawa rahimahullah cerita dalam kitabnya Jundullah Saqafatan wa Akhlaqan. Dia kata orang dulu-dulu ni khatam Quran 3 hari sekali, 5 hari sekali, 6 hari sekali, 7 hari sekali, 10 hari sekali, sebulan sekali, perkara biasa. Paling banyak orang dulu khatam Quran seminggu sekali. Seminggu sekali maksudnya sehari 5 juzuk, 6 hari 30 juzuk. Tiap-tiap minggu khatam Quran. Seminggu sekali. Paling segan orang dulu khatam Quran, paling lekeh 6 bulan sekali. Kita 16 tahun tak pernah khatam, tak nak rasa apa. Bagi kita tak baca Quran sangat-sangat, tunggu bulan puasa tu pun tak ada habis raya dah berhenti pula. Masuk bulan puasa semangat nak baca Quran, biar khatam, baca dah 4 juzuk. Tahu kalau dengan moral tarawih, moral dengan makan suam. Bulan puasa habis tak ada khatam. Tahun depan mula pula, tiap-tiap tahun dulu tu. Kita tang baca Quran ni budaya kita kurang sikit. Kita duduk negara Arab sekarang duduk atas bah, naik bah berdiri ya, bukan duduk. Daripada kita kata naik pada Lok Stag, nak pergi Sungai Petani, bah ketat, berdiri. Sambil berdiri tu perau ulang Quran. Kalau duduk atas bah sambil ulang hak jenis hafal Quran lah. Kita kalau naik bah Sungai Petani, Lok Stag Sungai Petani, sementara nak sampai jenuh sembang tak larat berhenti naik yang kawan. Bah berhenti ada titi, sembang tajuk titi. Jalan dia tengok lembu, sembang tajuk lembu pula. Jalan dia tengok orang kenuri, sembang tajuk kenuri pula. Sampai Sungai Petani penuh dengan sembang, semua tajuk ada. Mana depan mata dia ada dia tengok, dia goreng habis, ceramah habis tajuk tu. Tak semua orang lagu tu, tapi ada yang passion lagu tu. Jadi dalam Quran sebut, dalam kitab sebut, ada orang dulu-dulu yang sembahyang mereka banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin rahimahullah, gelaran dia As-Sajjad. Apa makna As-Sajjad? Orang yang banyak sujud. Kenapa digelar orang banyak sujud? Kerana dia sembahyang sunat sehari semalam 1000 rakaat. Ada yang kata 500. Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib tak pernah tinggal sembahyang jemaah selama 40 tahun dan tak pernah masbuk. Kita tak pernah cukup sembahyang jemaah. Tiap-tiap hari tuang. Dia sembahyang jemaah tak pernah jadi masbuk 40 tahun. Ada riwayat kata 30 tahun, ada kata 40 tahun. Jadi bila kita baca sejarah orang dulu-dulu, kita boleh tahu diri kita ni tak ada apa. Tapi mereka boleh ibadat macam laut, kita boleh ibadat macam secawan ayak atau setitik ayak daripada lautan macam mereka pun, kita boleh tiru dah. Ulama kata illam takunu mislahum fatashabbahu innat tashabbuha bil kirami falahu. Illam takunu mithlahum, jika kamu tak boleh jadi macam mereka, fatashabbahu, maka tirulah mereka. Innat tashabbuha bil kirami falahu, sesungguhnya meniru orang yang mulia itu membawa kepada kejayaan. Kita tak mampu nak sembahyang sunat 400 rakaat sehari, 500 rakaat sehari, 1000 rakaat sehari macam orang-orang yang banyak sembahyang sunat mereka. Kita boleh sembahyang ba'diyah, qabliyah, itu pun betul dah. Kita tak mampu nak baca Quran sehari 10 juzuk, sehari 5 juzuk macam mereka.
boleh baca Quran sehari 2-3 ayat. Tiap-tiap hari tengok Quran, tiap-tiap hari dengar Quran, betul dah. Bukan kita baca, oh kawan ni baca Quran sehari 10 juzuk, aku nak tiru sehari tuang setahun. Kawan ni sembahyang tahajud semalam sampai 20 rakaat, aku nak tiru, tidur letih, subuh tak bangkit terus. Boleh sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, tapi istiqamah tu tak apa dah. Berbanding kita baca Imam Hasan Basri kalau tak silap rahimahullah sebut, dikatakan dia sembahyang tahajud sambil berdiri, letih sembahyang sambil duduk, letih sembahyang sambil mengirit. Nabi SAW sembahyang tahajud ketika tua baginda letih, baginda sembahyang sambil duduk, kadang berdiri, kadang duduk. Dan tahajud para sahabat kadang-kadang hampir auzid ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila auzid lebih pada 1/2 malam, lebih pada kurang pada 1/2, 1/3 banyak. Jadi kita baca Imam Syafi'i tahajud mereka macam mana, maka kita boleh sembahyang 2 rakaat, tiru depa walaupun kita 2 rakaat, depa 20 rakaat, walaupun kita sembahyang 5 minit, depa sembahyang 5 jam. Baca Quran pun begitu, zikir pun begitu, baca cerita orang zikir banyak, kita boleh semangat sikit nak tiru walaupun zikir kita hanya 10 kali, 30 kali. Jadi kita membaca kisah orang dulu-dulu, Quran kata laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ayat dalam surah Yusuf menyatakan sesungguhnya pada kisah orang dulu-dulu ada pengajaran bagi orang yang pintar, kisah-kisah benar. Seperti kisah para nabi, kisah para sahabat, kisah para wali Allah. Kita baca untuk kita ambil pengajaran. Ni kita dah baca kisah sang kancing dengan kura-kura dulu. Kisah Puteri Hang Lipo Yap Ahloi mengaji bab sejarah dulu. Itu kita baca. Sehingga kan ada orang lebih ingat kata-kata hang tuah daripada kita ingat kata-kata hikmah daripada para sahabat. Hang tuah kata tak Melayu hilang di dunia, semua kita hafal. Sina Bakar kata apa kata-kata hikmah dia? Aku tak tahu. Sina Bakar ahli syurga, confirm masuk syurga. Kata-kata hikmah dia kita tak tahu, riwayat hidup kita tak tahu. Riwayat hidup orang lain tahu lebih pada tu. Kita baca sejarah, mengaji sejarah orang putih lebih. Hafal sejarah James Brooke lebih daripada hafal sejarah Sayyidina Abu Bakar. Jadi sejarah sahabat tak ada dalam minda kita sebab kita tak mengaji lagu tu. Maka kalau kita ada masa belajar sejarah sahabat, 10 orang yang telah dijamin masuk syurga contoh dia. Sejarah orang yang hebat dengan ilmu mereka, hebat dengan ibadat mereka, hebat dengan zikir mereka, hebat dengan sembahyang sunat mereka, hebat dengan baca Quran mereka, supaya kita boleh tiru sepatah dua, tiru seminit dua walaupun tak banyak. Maka di antara doa yang boleh kita baca supaya kita rajin zikir, doa yang Nabi SAW suruh baca lepas sembahyang 5 waktu. Kita tak mampu nak ingat kat dia banyak-banyak, melainkan kita dapatkan pertolongan dia. Kita malas sujud. Sahabat kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah. Rasulullah SAW tanya sahabat tu rajin khidmat kat Rasulullah, duduk kat Rasulullah. Rasulullah tanya, sal, minta, kamu nak minta apa? Lalu dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta supaya saya boleh mendampingi engkau dalam syurga, wahai Rasulullah. Rasulullah tanya balik, awa ghaira dhalik, hal lain tak mau minta, nak tu lah. Saya nak satu tu, saya tak mau alih lah. Saya nak mati esok boleh masuk syurga, duduk dengan Rasulullah. Hak tu yang saya ingin. Maka Nabi SAW habang kat dia, kalau engkau nak duduk dengan aku dalam syurga, engkau kena rajin sujud. A'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku untuk mencapai hajat kamu duduk dengan aku dalam syurga dengan memperbanyakkan sujud.
Maka kita lebih banyak sujud lebih sikit pada sembahyang fardu, boleh sujud sunat subuh 2 rakaat lebih pada biasa. Mudah-mudahan berkat sujud yang lebih yang kita segan nak sembahyang sunat tu, dengan kita sembahyang tu mempermudahkan kita masuk syurga, duduk dekat dengan Nabi SAW. Hadis tu menjadi motivasi kepada orang yang segan sujud. Dia kata sembahyang fardu tu pun teruk dah, sunat aku tak mau sembahyang langsung. Kena mengaji hadis-hadis yang menggalakkan lagi banyak sembahyang sunat, lagi banyak darjat yang tinggi yang Allah janji dalam syurga. Hadis Muslim kata, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Setiap kali kamu sujud satu kali sahaja, dengan sebab satu sujud itu Allah angkat satu darjat, Allah gugurkan satu dosa. Satu darjat itu jarak antara langit dengan bumi. Kata ulama yang menghuraikan hadis itu riwayat Imam Muslim. Huraian itu adalah kitab Rawdatul Muttaqin. Supaya kita tahu kita sujud tu hanya setengah minit, hanya seminit, tapi darjat kita sejauh langit dan bumi. Tambah kita sujud sembahyang sunat 2 rakaat, 4 kali sujud, 4 kali jarak antara langit dengan bumi. Betapa tingginya anugerah Allah kepada orang sujud hanya seminit 2. Tapi nak buat payah. Melainkan kita baca cerita orang-orang yang banyak sujud, baca cerita orang banyak zikir, baca cerita orang banyak baca Quran. Walaupun kita tak mampu buat macam mereka, kurang-kurang kita boleh buat secara berterusan sikit-sikit. Baca cerita orang baca Quran sehari 10 juzuk, 3 hari sekali khatam. Kita boleh baca Quran sehari 1 ayat, sehari 1 muka tu pun betul dah. Itu di antara hikmah kenapa kena belajar kisah orang dulu-dulu. Kena baca kisah orang dulu-dulu yang banyak di dalam kitab-kitab. Cerita luar biasanya anugerah Allah kepada orang-orang mulia zaman dulu. Maka pagi ini kita baca tentang zikir. Zikir itu ada doa dia yang Nabi SAW pesan suruh baca tiap-tiap hari. Maka kita boleh tulis, kita boleh buah makna, kita boleh amalkan. Tiap-tiap hari lepas sembahyang jangan tinggal baca doa itu, sama ada baca dalam wirid atau dalam baca doa, atau masa kita berpindah daripada sejadah kita nak pergi mana-mana, ke jalan baca tiap-tiap hari. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tanin dulu dan esok kita sambung balik ayat yang sedang kita bicarakan. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.